Okey, semua? Semua berada dalam keadaan baik? Nampak slide ya semua? Nampak? Okey, boleh kita mulakan kita punya pembentangan pada hari ini? Boleh. Boleh. Bersedia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian dan juga guru yang saya hormati iaitu Dr. Nur Hayati. Sebelum kami memulakan pembentangan kami ingin memulakan dengan serangkap pantun. Anak Kak Som manis orangnya. Bermain buaian di pohon bidara. Sebelum memulakan pembentangannya. Assalamualaikum pembuka pembuka bicara. bicara. Jadi kami ingin memulakan pembentangan kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang yang sungguh cantik dan juga jelita. Terima kasih. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri iaitu Ainur Iman Syamim binti Abdul Ghani. Boleh panggil saya Iman. Nama diberi Nurul Adila Natasha Sani binti Abdullah. Boleh panggil saya Adila. Okey, nama saya Nur Ain Balkis binti Zuriza. Jadi pada hari ini kami ingin membentangkan tentang pemikiran dan juga peranan tokoh barat dan juga tokoh tempatan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, saya akan meneruskan pembentangan kita kepada saudari Nurul Adila Natasha. Saya akan membentangkan tentang peranan tokoh iaitu tokoh luar negara dan dalam negara. Tokoh barat ialah R.O. Winstead, W.G. Sheila Bear and Oti Duset. Manakala tokoh tempatan yang telah dipilih ialah next. Munshi Abdullah, Asma Haji Omar, Nik Safia Karim. Next. Abdullah Hassan dan Awang Sarian. Seterusnya, kita akan beralih kepada peranan R.O. Winstead. R.O. Winstead ni memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan di tanah Melayu. Bermaksud, R.O. Winstead ni dia nak semua masyarakat dan anak-anak yang ada di tanah Melayu ni mendapat pendidikan dari segi bahasa Melayu dan bahasa setanding dengannya. Selain itu, beliau juga memberikan sumbangan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan kerana banyak karya-karya yang dihasilkan dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Okey, seterusnya, beliau mewujudkan jawatan penolong pengarah pelajaran khusus untuk menangani pendidikan orang Melayu. Dengan adanya penolong pengarah pelajaran yang khusus, anak-anak orang Melayu ni lebih terjamin diorang punya pelajaran. Okey, next. Okey, kita beralih kepada peranan yang pertama, menentukan hala tuju sistem pendidikan di tanah Melayu. Beliau telah menubuhkan Sultan Idris Training College bertujuan untuk melahirkan guru Melayu yang berpendidikan tinggi. Maknanya apabila kita mempunyai guru bahasa Melayu yang pendidikan tinggi, mereka akan menyampaikan ilmu bahasa Melayu tu dengan lebih terperinci dan anak-anak di tanah Melayu akan mendapatkan pendidikan dengan orang-orang intelek dan mempunyai ilmu. Okey, seterusnya beliau merupakan penasihat di Pejabat Karang Mengarang di SITC bersama Oti Duset pada tahun 1924. Beliau telah bersama-sama Oti Duset membangunkan Pejabat Karang Mengarang yang bertujuan untuk menghasilkan kamus untuk meningkatkan taraf bahasa Melayu di negara kita. Next.
Peranan kedua, memberi sumbangan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Dengan peranan beliau, menyebabkan ribuan orang Melayu disekolahkan dan memberi sumbangan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Dengan adanya college tadi, dengan dia mempertahankan pendidikan di negara kita, ramai anak-anak Melayu yang mendapat ilmu dan bersekolah. Okay, next. Beliau mewujudkan jawatan penolong pengarah pelajaran khusus untuk menangani pendidikan orang Melayu. Beliau menunjukkan kesungguhan dalam menangani isu pendidikan orang Melayu. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, dia memperjuangkan nasib anak bangsa. Merupakan individu pertama yang menyandang jawatan ini. Okay, next. Okay, kita teruskan dengan peranan W. Shellaber. Shellaber telah menterjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu. Dengan terjemahan ini, masyarakat di negara kita lebih memahami apa maksud di sebalik kitab tersebut. So, kita tak perlu untuk menguasai bahasa lain untuk memahami kitab tersebut kerana telah diterjemahkan oleh Shellaber. Seterusnya, dia berperanan memperkenalkan perubahan pendekatan kepada orang Melayu dan Muslim. Dia macam menjaga sensitiviti lah. Dia tidak mementingkan orang Melayu sahaja atau orang Muslim sahaja. Dia sama rata. Selain itu, dia menghasilkan naskah sejarah Melayu. Serta cetak Injil Matius dalam BM dengan aksara Latin. Seperti yang kita tahu, dia menterjemahkan kitab. Sebab itulah dia terjemahkan kitab Injil dalam bahasa Melayu. Okay, bagus Adila. Terima kasih. Antara kitab yang telah diterjemahkan, Perjalanan Sang Penjarah karya John Bunyan kepada BM Baba, mengusahakan syarikat percetakan dengan bantuan Datuk Dalam. Bila dia ada mengusahakan syarikat percetakan, lebih banyak bahasa Melayu tu lebih senang untuk disebarkan kerana adanya lampiran-lampiran yang telah dicetak. Selain itu, menyelesaikan adaptasi penyajian baru ke dalam BM Baba. Seterusnya. Okey, seterusnya tokoh ketiga iaitu Oti Duset. Antara peranan beliau ialah beliau telah menubuhkan pejabat karang mengarang di SITC bersama dengan Zakbar. Seperti yang kita tahu, pejabat karang mengarang ini tempat untuk meluaskan bahasa Melayu kita. Betul? Kalau tidak silap. Okey, seterusnya mementingkan pemberian ilmu kepada orang Melayu dengan menerbitkan buku bacaan umum melalui pejabat karang mengarang. Seperti yang telah diterangkan sebelum ni, pejabat karang mengarang ni banyak menghasilkan karya-karya. Dan karya-karya itu telah menjadi bacaan umum. Oleh itu, orang Melayu akan lebih faham dengan adanya bacaan umum dalam bahasa Melayu. Terusnya menulis buku tentang bahasa, kitab pelita mengarang bersama dengan Muhammad Hashim Haji Talib. Buku bidang lain tulisannya ialah Kitab Pedoman Guru, Penggali dan Kitab Ilmu Geometri. Oti Duset ni bukan sahaja mempertahankan bahasa Melayu, malah dia nak anak-anak orang Melayu ni menguasai semua bidang seperti geografi dan sebagainya. Next. Okey, kita beralih kepada tokoh tempatan. Yang pertama ialah Munshi Abdullah. Munshi Abdullah ni dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stanford Raffles membuat lawatan ke Melaka. Maknanya dia orang penting lah untuk menterjemahkan apa yang Stanford Raffles tu cakap. Pada usia 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Pedri Milne dan C.H. Thompson. Next. Pada tahun 1815, beliau menggunakan peralatan percetakan kediaman Pedri Milne untuk membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat. Bila dia dah buat huruf ni, anak-anak Melayu lebih senang untuk menyeja, membaca dan mengenal huruf-huruf. Seterusnya, peranan beliau mengumpul bahan sastera Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun.
apabila dia kumpul, lepas tu dia bagi dekat orang luar negara, orang tu akan sebarkan bahasa kita di negara beliau dan bahasa Melayu kita akan berkembang lah secara logiknya. Okey, kita beralih kepada Asma Haji Omar. Asma Haji Omar ni tokoh yang berperanan untuk menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai sehingga kini. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi, Sintaksi Bahasa Melayu Malaya dan Bahasa Indonesia 1968. Bila dia menghasilkan buku tata bahasa ni, masyarakat tidak akan menyalahgunakan bahasa Melayu tu dan akan menyayangi bahasa Melayu kerana bahasa Melayu mempunyai keunikannya tersendiri. Nik Safia Karim menerbitkan lebih daripada 35 buah buku berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Menghasilkan belasan buah buku dan ratusan majalah tentang bahasa. Seperti yang kita tahu, dengan penghasilan karya ni, bahasa Melayu akan dimartabatkan dan akan digunakan oleh semua masyarakat. Next. Okey, peranan seterusnya, memastikan buku ilmiah dan akademik ditulis dalam bahasa Melayu. Memastikan pemantapan dalam sistem bahasa, maafkan saya. Bila buku-buku ini ditulis dalam bahasa Melayu, masyarakat lebih peka untuk menggunakan bahasa Melayu kerana terbiasa dengan bahasa Melayu berbanding dengan bahasa lain. Next. Okey, seterusnya kita beralih kepada tokoh Abdullah Hassan. Abdullah Hassan ni telah memperjuangkan bahasa Melayu, terutamanya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan pentadbiran. Abdullah Hassan ni lah yang nak bahasa Melayu ni dijadikan bahasa pengantar pendidikan dan pentadbiran. Dia yang telah bergerak aktif dalam Persatuan Bahasa Persatuan Penterjemahan Malaysia PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia. Dengan dia bergerak aktif ni, maka maafkan saya, bahasa Melayu tu akan jadi bahasa pengantar dan bahasa ilmu. Okay, seterusnya. Beliau pernah menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 dan di UC. Pernah menjadi Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Bahasa Malaysia. Beliau juga turut dilantik menjadi karyawan tamu di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya. Okey, seterusnya. Beliau juga bergerak aktif dalam aktiviti Persatuan Bahasa. Beliau merupakan ahli tetap seumur hidup Persatuan Penterjemahan Malaysia dan peserta First Malaysia dan menjadi Presiden PPM hingga kini. Okey, berikut merupakan sejarah Abdullah Munshi ni dalam dia menjadi pensyarah dan menyebarkan bahasa Melayu. Terusnya. Okey, kita beralih kepada tokoh seterusnya iaitu Awang Sarian. Awang Sarian ni telah banyak berjasa dalam bahasa Melayu kita. Antara peranan beliau ialah memperkasakan penggunaan bahasa yang teratur dan berkesan terutamanya dalam urusan rasmi. Melahirkan pemidato yang baik iaitu Noriah yang meraih johan dalam pertandingan antarabangsa pidato bahasa Melayu Piala Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2020. Dengan memastikan penggunaan bahasa Melayu yang tepat, dia telah menghasilkan pemidato. Bila pemidato tu menggunakan bahasa Melayu dengan fasih, orang-orang akan memandang bahasa Melayu tu sebagai bahasa yang tinggi. Okay, next. Membantu meningkatkan taraf program pengajian Melayu dengan memperkenalkan kursus-kursus baru yang bersifat ilmiah seperti sosial linguistik, pembandingan bahasa Melayu varian Melaya dan Indonesia, tata bahasa, kesantunan bahasa dan penulisan ilmiah di peringkat ijazah pertama, selain turut mengajarkan khusus kemahiran bahasa Melayu kepada pelajar asing. Dengan menghasilkan kursus baru ni, kan kursus tu macam ciri dia lebih kepada bahasa Melayu. Dan disebabkan itu bahasa Melayu kita akan dimartabatkan lah. So akan diluaskan lagi, bukan setakat dalam mata pelajaran bahasa Melayu, malah mata pelajaran lain juga. Okay, next. Mengusahakan penerbitan siri monograf pengajian Melayu dan menjadi penyebab beberapa buah kamus bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan beberapa penerbitan yang lain, termasuklah penerbitan elektronik dalam bahasa Melayu.
Beliau juga memberi ceramah dan taklimat kepada pendidik, pegawai pendidik dan juga pelajar di seluruh dunia. Pengetahuan yang menarik, Awang Saryani pergi ke Beijing untuk memperkenalkan kursus-kursus beliau dan mengajarkan kursus tersebut kepada siswa-siswi di sana. Maknanya Awang Saryani dia telah mengembangkan bahasa Melayu ke peringkat yang tinggi, iaitu di luar negara, bukan setakat dalam negara sahaja. Okay, next. Lebih 60 judul buah buku, risalah dan kamus. Selain menulis buku ilmiah, beliau juga menghasilkan buku teks bahasa Melayu, sejarah dan tata rakyat, buku panduan peperiksaan bahasa Melayu, buku pedoman bahasa dan menghasilkan kamus pelajar sekolah rendah dan menengah. Oleh itu kita nampaklah dia punya peranan ni sangat besar dalam untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di negara kita seperti kamu semua tu. Okay. Next. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, kita teruskan dengan, terima kasih kepada Mila. Okay, kita teruskan kepada pemikiran tokoh. Okay, ni adalah R.O. Wisted. Okay. R.O. Wisted ni dia ada 3 pemikiran, pendekatan pemikiran dia. Yang pertama adalah pendekatan pemikiran fungsionalisme, iaitu merupakan salah satu alat penjajahan di tanah Melayu. Pada tahun 2005, Auni mengatakan pihak Britain ini anti-Islam, tetapi penjajah Britain mereka tidak pernah melakukan sebarang tindakan provokasi terhadap agama Islam. Okay. Namun pihak British ini licik akalnya. Mereka menggunakan satu perjanjian iaitu Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 untuk merendahkan taraf agama Islam. Jadi disebabkan oleh perjanjian Pangkor ni, Raja-Raja Melayu ni hilang kuasa. Lepas tu Raja Melayu ni mempunyai batas dalam pemerintahan. Mereka tidak bebas dalam memerintah negara pada ketika itu. Mereka hanya diberi kuasa memerintah perkara berkaitan agama sahaja. Okay. Okey, yang seterusnya adalah pemikiran humanisme, iaitu pendekatan pemikiran ni dimaksudkan pendekatan yang mengkaji dan menilai manusia yang merangkumi tingkah laku dan pegangan agama. Okey, pendekatan ini merupakan kaedah pegangan agama dinilai menggunakan sudut pandangan yang bebas bagi memenuhi kriteria penyelidikan yang bersifat kritis. Pendekatan yang merujuk kepada falsafah menjadi pegangan kepada Wisted dalam menilai sesuatu masyarakat. Salah satu perbahagian pendekatan ni adalah positivisme empiric logic. Okay. Pemikiran beliau yang terakhir adalah sejarahsme, iaitu pendekatan yang menggunakan sudut pandangan yang bebas dalam memahami sesuatu fakta, sejarah dan kebergantungan sepenuhnya dengan akal untuk mencari jawapan. Okay. Kita teruskan dengan tokoh yang lain iaitu W.G. Chalabert. Ini adalah beliau. Okay. Pemikiran Chalabert ni dia diturut bercakap dalam bidang penulisan sejarah Melayu, iaitu Chalabert ni telah menghasilkan telah banyak menghasilkan penulisan, antaranya dalam bidang sejarah Melayu termasuklah Hikayat Abdullah bin Abdul Qadir, dalam Asrar Latin, sebuah buku himni Melayu Kamus, buku tata bahasa Melayu dan terjemahan Perjalanan San Musafir.
Okey. Dia juga berkolaborasi dengan penulis Melayu iaitu Sulaiman bin Muhammad Nur dalam mempublikasikan kitab Kiliran Budi dan Hikayat Hang Tuah. Pada tahun 1912, Syalabani dia memberi fokus dalam versi perterjemahan. Syalabani banyak menggunakan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai supaya masyarakat Muslim tidak berasa tersinggung apabila membaca karya perterjemahannya. Contohnya, orang yang bukan Melayu, kalau dia bercakap bahasa Melayu ada salah-salah kan. Jadi orang Melayu akan terasa kan. Jadi dia menambahkan kosakata dia dengan yang lebih baik. Okey, dia juga menjaga sensitiviti masyarakat Muslim. Okey, seterusnya adalah Oti Duset. Okey, ini. Okey, Oti Duset ni dia menerbitkan buku bacaan untuk memaju pelajar SITC. Oti Duset juga banyak menghasilkan karya supaya dapat melahirkan lebih banyak peminat atau penulis terhadap bahasa Melayu. Okey, Oti Duset juga menubuhkan pejabat karang-mengarang untuk menerbitkan sekolah Melayu. Oti Duset juga membentuk dan memungkinkan perkembangan golongan intelek asli atau anak negeri, iaitu bukan sahaja orang Melayu yang biasa tapi orang asli juga dia memberi peluang juga kepada orang asli. Okey, seterusnya. Okey, kita beralih pula kepada tokoh tempatan iaitu Munshi Abdullah. Okey, ini adalah Munshi Abdullah. Okey, melalui Munshi Abdullah ni, Munshi Abdullah ni banyak meluahkan penulisan apa yang dirasa tu dalam karyanya. Antara karya yang digunakan yang dihasilkan oleh beliau adalah Hikayat Abdullah. Dalam Hikayat Abdullah ni merangkumi pelbagai bidang pemikiran. Antaranya adalah masyarakat, agama, ekonomi, politik dan moral. Okey, Munshi Abdullah ni dia ni seorang seorang yang mementingkan bahasa. Itu dia menyayangi bahasa Melayu. Okey, seterusnya dia ni membandingkan orang Melayu dengan orang Inggeris. Beliau juga memberikan kesedaran dan merangsang semangat cintakan bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman pra-merdeka. Okey, pada ketika itu masyarakat Melayu ni kurang pendedahan tentang bahasa ibunda ni kerana mereka belum lagi diberi kesedaran. Oleh itu, Munshi Abdullah telah memberikan kesedaran kepada mereka lah dengan mengadakan pelbagai aktiviti yang boleh menarik semangat cintakan bahasa ibunda masyarakat pada ketika itu. Okey, seterusnya adalah Asma Haji Omar. Okey. Asma Haji Omar ni ada 3 juga pemikiran dia. Antaranya adalah Nahu dan Tata Bahasa. Nahu dan Tata Bahasa ni dia mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zabba tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Antaranya adalah huruf sebagai lambang untuk bunyi dan juga hubungan antara fikiran dengan mekanisme bahasa. Okey, seterusnya adalah bahasa dan alam Melayu. Beliau meneroka alam pemikiran dan pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasa.
Itu ada dua, iaitu bahasa kanak-kanak dan bahasa dewasa. Bahasa kanak-kanak ni penguasaan mengikut peredaran masa sesuai dengan peningkatan usia. Jadi kalau kanak-kanak kita akan kosakatanya mungkin lebih rendah agar mereka senang faham. Kalau dewasa ni lebih tinggi. Okey, jadi mengikut kalau bahasa dewasa ni mengikut mungkin orang Melayu dalam perhitungan. Okey, seterusnya adalah penggunaan bahasa menurut situasi. Pada tahun 2002, Asmah Haji Omar ni dia ada mengatakan bahawa setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman politik sesuai sosial, maafkan saya, atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi itu. Okey. Okay. Seterusnya adalah Nik Safiah Karim. Semua orang kenal Nik Safiah Karim ni kan, tokoh yang disegani. Okey. Nik Safiah Karim ni dia mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Beliau ni bersungguh-sungguh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dia menggunakan pelbagai cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu dia mempunyai prinsip Nik Safiah Karim ni dia mempunyai prinsip yang teguh berkenaan dengan pembangunan ilmu pengetahuan. Maksudnya dia mementingkan bahasa Melayu dan juga ilmu pengetahuan orang Melayu pada ketika itu. Okey, Nik Safiah Karim ada juga berpendapat bahawa pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan bahasa yang cekap dan mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu, teknologi serta segala bidang untuk kehidupan moden telah mencapai tahap yang kukuh walaupun proses ini masih berterusan dan masih memerlukan pemantapan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okey, seterusnya adalah Abdullah Hassan. Okey, pemikiran Abdullah Hassan ni dia mengatakan bahasa Melayu menekankan dua aspek, iaitu peraturan bahasa dan peraturan tata budaya. Aspek peraturan bahasa seperti sebutan, ejaan, perkataan, ayat dan makna. Jadi apabila sekejap, maafkan saya. Okey, maafkan saya. Tidak mengapa. Okey, kita teruskan. Okey, pemikiran Abdul Hassan ni dalam aspek peraturan bahasa seperti sebutan, ejaan, perkataan, ayat dan makna. Okey, bahasa yang matang itu mempunyai ciri-ciri intrinsik dan ekstrinsik. Okey, seterusnya bahasa yang matang juga menjadi wahana mengungkapkan ilmu tinggi seperti falsafah, sains, seni dan sastera. Okey, yang terakhir adalah Awang Sarian, iaitu okey, pemikiran Awang Sarian ni dia bersifat kritis konstruktif, iaitu setiap kritikan disertai cadangan untuk menyelesaikan isu bahasa Melayu. Jadi kalau contoh ada isu seperti sekarang bahasa rojak kan dalam bahasa Melayu. Jadi dia mengkritik benda tu sekaligus dia ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya adalah
menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkat. Di samping itu, menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu. Jata negara melambangkan kekuatan bahasa Melayu. Okey, terima kasih kepada saudari Ain Balkis yang telah menjelaskan tentang pemikiran tokoh tempatan dan juga tokoh barat, dan terima kasih juga kepada Adila yang telah membentangkan tentang peranan tokoh tempatan dan juga tokoh barat. Jadi untuk pembentangan saya pula, kami telah mengkaji iaitu pembezaan dan juga perbandingan peranan tokoh tempatan dan juga tokoh barat dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi dalam pembentangan ini, kamu semua dapat lihat apakah perbezaan di antara tokoh tempatan dan juga tokoh barat dan juga persamaan mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, perbezaan peranan tokoh barat dan tokoh tempatan yang pertama ialah R.O. Winstead lebih mementingkan hala tuju sistem pendidikan, manakala Nik Safiah Karim pula lebih mementingkan aspek tata bahasa, iaitu beliau ni dia telah menerbitkan pelbagai jenis karya tentang tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Jadi Nik Safiah Karim ni dia lebih mementingkan aspek tata bahasa, tapi R.O. Winstead ni pula dia lebih mementingkan kepada hala tuju sistem pendidikan. Itu adalah perbezaan tokoh-tokoh di antara tokoh barat dan juga tokoh tempatan. Okey, yang kedua iaitu W.J. Shellaben menterjemahkan kitab seperti kitab Injil Matius kepada bahasa Melayu, manakala Munshi Abdullah pula telah menghasilkan karya pertamanya yang bertajuk Syair Singapura Terbuka. Jadi di sini kita dapat lihat W.J. Shellaben ni dia hanya menterjemahkan kitab sahaja, manakala Munshi Abdullah ni dia menghasilkan karya. Jadi kita dapat lihat dia punya perbezaan yang sangat ketara dalam diorang punya peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang ketiga pula ialah Asma Haji Omar mengkaji susu galur searah bahasa Melayu, manakala W.J. Shellaben hanya menghasilkan naskah sejarah bahasa Melayu. Jadi Asma Haji Omar ni dia mengkaji susu galur sejarah searah bahasa Melayu, manakala W.J. Shellaben ni dia menghasilkan naskah sejarah Melayu sahaja. So kita dapat lihat dia punya perbezaan di situ. Yang keempat adalah Auti Duset menghasilkan buku bidang lain seperti kitab ilmu geometri, manakala Abdullah Hassan melakukan penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu dan perkamusan. Jadi yang ni kita dapat lihat perbezaan ni ialah Auti Duset ni dia menghasilkan buku, manakala Abdullah Hassan dia menyelidik dalam bidang bahasa Melayu dan juga perkamusan. Okey, perbezaan yang kelima adalah R.O. Winstead ni hanya memperjuangkan pendidikan kepada orang Melayu, manakala Awang Sarian pula meningkatkan taraf pengajian Melayu dengan kursus-kursus baru, malah beliau berhijrah ke Beijing untuk memperkenalkan kursus-kursus kepada orang luar. Jadi kita dapat lihat di sini iaitu R.O. Winstead ni dia memperjuangkan kepada orang Melayu, iaitu orang di tanah Melayu itu sahaja. Namun Awang Sarian ni sanggup berhijrah sampai ke Beijing hanya untuk memperkenalkan kursus bahasa Melayu ni kepada orang luar, supaya bahasa Melayu ni lebih tersebar kepada orang luar dan juga orang asing. Okey, ini adalah perbezaan pemikiran tokoh barat dan juga tokoh tempatan pula. Okey, daripada segi pemikiran iaitu W.J. Shellaben ni dia mementingkan sensitiviti masyarakat Muslim, manakala Munshi Abdullah tidak menekankan kerana beliau telah membandingkan orang Melayu dan orang Inggeris. Jadi kita dapat lihat perbezaan pemikiran ni. W.J. Shellaben ni dia lebih mementingkan hak masyarakat Muslim, manakala Munshi Abdullah ni dia macam tidak kisah, dia tidak mengambil berat dan serta membandingkan orang Melayu dan juga orang Inggeris. Yang kedua adalah Abdullah Hassan menekankan dua aspek peraturan bahasa dan budaya, manakala W.J. Shellaben lebih fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihat pemikiran Abdullah Hassan ni dia berbeza, dia menekankan dua aspek peraturan bahasa dan budaya, manakala W.J. Shellaben ni pula lebih fokus dan lebih terperinci dan mengkaji tentang penggunaan istilah bahasa Melayu. Yang ketiga, Auti Duset ni membentuk dan mengembangkan golongan intelek asli dan anak negeri, manakala Asma Haji Omar meneroka alam pemikiran dan pengalaman orang Melayu seperti bahasa kanak-kanak dan bahasa dewasa. Jadi ini dapat
membezakan daripada segi Otti Duset ni, dia hanya mengembangkan dari segi golongan asli, golongan orang-orang asli. Manakala Asma Haji Omar ni, dia meneroka alam pemikiran bagi bahasa kanak-kanak dan juga bahasa dewasa. Jadi kita dapat lihat pemikiran tokoh-tokoh ni sangat berbeza dalam memartabatkan bahasa Melayu. Maksudnya mereka ni ada cara mereka tersendiri dalam memartabatkan bahasa Melayu itu. Yang keempat adalah R.O. Winstead mengkaji dan menilai manusia yang merangkumi tingkah laku, manakala Awang Sarian pula menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan juga mengira pangkat. Jadi kalau R.O. Winstead ni, dia akan menilai manusia dan juga menilai tingkah laku. Manakala Awang Sarian pula, dia menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu ni tanpa rasa apa-apalah, dia macam menentang je ataupun mengira pangkat dia. Yang kelima ialah Nik Safiah Karim ni berpendapat bahawa pemantapan sistem bahasa akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa sejagat. Manakala Otti Duset pula berfikiran bahawa dia ni hanya menghasilkan karya supaya masyarakat minat terhadap bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihat perbezaan di antara Nik Safiah Karim dan juga Otti Duset dalam pemikiran dorang dalam memartabatkan bahasa Melayu itu. Okey, ini adalah perbezaan sumbangan tokoh tempatan dan juga tokoh barat. Okey, jadi kesemua tokoh-tokoh tempatan dan juga tokoh barat, dia ada sumbangan sendiri. Jadi ada juga perbezaan sebab diorang ni sumbang benda yang berlainan, iaitu yang pertama, Abdullah Hassan telah menghasilkan beberapa karya serta hasil penulisan, manakala Otti Duset pula dia menerbitkan bahan bacaan melalui pejabat karang menggarang. Yang kedua, Munshi Abdullah banyak mencetak karyanya seperti Kisah Pelayaran Abdullah, manakala W.J. Shelabe pula memberi sumbangan dengan mengusahakan syarikat percetakannya seperti Mission Press supaya bahasa Melayu ni dapat tersebar dengan lebih luas. Jadi kita dapat lihat perbezaan Munshi Abdullah dengan W.J. Shelabe ni. Munshi Abdullah ni, dia banyak mencetak karya dia menghasilkan karyanya sendiri. Manakala W.J. Shelabe ni, dia membuat syarikat percetakan iaitu Mission Press ni untuk mengembangkan lagi bahasa Melayu ni supaya dapat diterjemahkan dan disebarkan kepada orang ramai. Yang ketiga, R.O. Winstead ni menubuhkan Universiti Pendidikan Sultan Idris SITC, manakala Awang Sarian menghasilkan banyak karya penulisan seperti buku Kesinambungan Bahasa dalam Sastra Melayu. Jadi kita dapat lihat perbezaan sumbangan di sini adalah R.O. Winstead ni, dia menubuhkan Universiti Pendidikan Sultan Idris SITC yang melahirkan guru-guru bahasa Melayu. Jadi Awang Sarian pula dia menghasilkan banyak karya penulisan. Jadi kita dapat lihat diorang punya sumbangan ni adalah sangat berbeza. Tapi kedua-duanya mampu mengembangkan lagi bahasa Melayu. Akhir sekali adalah persamaan peranan tokoh tempatan dan juga tokoh barat. Okey, jadi kedua-duanya berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seperti yang kita dapat lihat juga, tokoh tempatan dan juga tokoh barat memartabatkan bahasa Melayu, iaitu kedua-duanya mempunyai semangat yang tinggi dalam memperjuangkan bahasa Melayu sehingga bahasa Melayu ni sekarang ni digunakan sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara pada hari ini. Okey, kedua-duanya juga menghasilkan karya kreatif tentang bahasa Melayu. Okey, kita dapat lihat kedua-dua tokoh ni juga menghasilkan karya kreatif, iaitu contoh tokoh barat iaitu Otti Duset telah menghasilkan The Malay Grammar. Manakala ada lagi satu tokoh barat iaitu W.J. Shelabe, iaitu menghasilkan Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir yang telah disebut oleh Nur Ain Balkis tadi. Tokoh tempatan pula dia menghasilkan Kisah Pelayaran Abdullah. Jadi kedua-duanya menghasilkan karya kreatif tentang bahasa Melayu supaya bahasa Melayu ni lebih digunakan dan dibaca oleh masyarakat pada waktu itu. Kedua-duanya juga mengembangkan dan memperluaskan bahasa Melayu. Okey, seterusnya persamaannya adalah kedua-dua di antara tokoh tempatan dan juga tokoh barat mempunyai pemikiran untuk memartabatkan bahasa Melayu, iaitu mereka ni mempunyai pemikiran untuk memartabatkan bahasa Melayu, iaitu mereka mempunyai cara tersendiri untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai contoh, Otti Duset dia berfikiran menubuhkan karang mengarang, manakala Asma Haji Omar pula berfikir dalam pengalaman bahasa orang Melayu dalam bahasa kanak-kanak dan bahasa dewasa. Jadi kedua-duanya pemikiran ni adalah
untuk memartabatkan dan memperjuangkan bahasa Melayu. Yang terakhir adalah persamaannya ialah kedua-duanya menggunakan bahasa Melayu dalam hasil karya, iaitu dalam hasil karya mereka menggunakan sepenuhnya dalam bahasa Melayu supaya bahasa Melayu ini dapat dikembangkan pada ketika itu. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang kita dapat lihat ialah kita perlu memartabatkan bahasa Melayu sehingga dan juga memperjuangkan bahasa Melayu agar bahasa Melayu kekal menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi pada masa kini. Betul tak rakan-rakan? Ya, saya bersetuju dengan Iman. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya iaitu Iman dan Ain kerana telah bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan ini. Ya, Semoga terima kita mendapat markah yang tinggi. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Hayati kerana memberi banyak tunjuk ajar kepada kami sepanjang sepanjang belajar dengan Dr. Nur Hayati dan banyak beri tunjuk ajar kepada kami tentang cara-cara ingin membuat pembentangan dan sebagainya. Ya, betul. Saya juga ingin berterima kasih kepada Adila dan Iman dan saya minta maaf sebab ada gangguan internet tadi. Okey, tidak mengapa. Dan terima kasih juga kepada Dr. Nur dan saya minta maaf juga. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih Terima sehingga berjumpa lagi. Dia ni.